merupakan isu yang hangat diperkatakan di masa ini, sama ada dalam bidang politik, perniagaan, penjawat awam, penguatkuasaan dan sebagainya. Rasuah politik merupakan jenis rasuah yang paling tinggi yang dilakukan oleh ahli politik dan pemimpin politik. Sebagai contoh, apabila setiap kali pilihan raya umum PRU, semua parti politik yang bertanding menggunakan pelbagai strategi kempen yang melibatkan kos yang amat tinggi. Kadang-kadang tidak masuk akal kerana promosi mewah, kempen pilihan raya yang memerlukan dana yang banyak, sedangkan sumber kewangan ahli sesebuah parti politik masih boleh dipertikaikan. Sebenarnya, dari mana parti-parti politik mendapat sumber kewangan untuk membiayai kempen komunikasi semasa pilihan raya? Kalau kita kaji dari segi jumlah ahli mana-mana parti politik dengan yuran yang minimum, mana mungkin parti-parti ini mampu menampilkan kempen pilihan raya yang canggih? Maka timbullah tuduh-menuduh mengenai dana politik kedua-dua belah pihak, sama ada di pihak pemerintah atau pihak pembangkang. Persoalannya, kenapa sumber dana politik yang disalurkan kepada parti-parti politik tidak diabsahkan dalam undang-undang? Rasuah dalam kalangan agensi penguatkuasaan kerajaan. Amalan rasuah melibatkan penjawat awam, khususnya di kalangan penguatkuasaan kerajaan, sering mendapat liputan meluas laporan berita tempatan kerana urusan mereka melibatkan kepentingan awam secara keseluruhan. Agensi penguatkuasaan yang sering terbabit dengan terjala rasuah ialah Polis Diraja Malaysia, Jabatan Imigrasi Malaysia dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Menurut Tan Sri Muhyiddin Yassin setelah dilantik menjadi Perdana Menteri selepas pilihan raya ke-14, menegaskan bahawa PDRM dan JIM merupakan dua agensi kerajaan yang menerima paling banyak aduan sehingga menimbulkan persepsi negatif terhadap kerajaan. Sebagai contoh, beliau mengatakan terdapat banyak penipuan dan skandal rasuah membabitkan PDRM dan JIM sehingga menyebabkan isu pendatang asing tanpa izin iaitu parti tidak dapat diselesaikan. Permasalahan yang wujud dalam dasar ini apabila kesedaran masyarakat terhadap jenayah rasuah mengakibatkan masalah rasuah tidak dapat dibendung. Sebenarnya, jenayah rasuah merupakan jenayah serius yang perlu dititik beratkan. Menurut Datuk Ahmad Husairi Datuk Yahya, 2 bulan selepas pelancaran kempen kesedaran rasuah sekitar April 2010, seramai 144 orang telah ditangkap atas kesalahan menyogok pegawai awam. Statistik yang tinggi ini telah menyimpulkan bahawa masyarakat masih belum sedar akan perbuatan memberi serta menawarkan suapan rasuah merupakan jenayah yang serius. Selain itu, disebabkan kebiasaan masyarakat Malaysia sendiri yang terbiasa dengan budaya memberi, maka ada segelintir yang tidak dapat membezakan pemberian tersebut adalah rasuah ataupun tidak. Oleh yang demikian, masyarakat perlu didedahkan tentang bentuk-bentuk rasuah, bahayanya serta kesan dari masalah rasuah sekiranya terus berleluasa. Kelemahan penguatkuasaan undang-undang juga merupakan aspek penting yang sering dipandang remeh oleh mereka yang bertanggungjawab. Undang-undang berkenaan rasuah di Malaysia sebenarnya sudah lengkap, namun kelemahan penguatkuasaan telah menjadikan masyarakat tidak takut menerima serta memberi rasuah. Tambahan lagi, permasalahan lain yang wujud adalah apabila birokrasi juga dikatakan sebagai suatu peluang wujudnya masalah rasuah dalam sektor awam. Seringkali kerenah birokratik dianggap perkara yang melambatkan sesuatu perkara dalam pengurusan awam. Keadaan menjadi kritikal apabila melalui birokratik. Kehendak-kehendak seseorang sering terbatas ataupun lambat. Oleh itu, keadaan ini telah mewujudkan peluang rasuah dalam khidmat awam menjadi lebih cepat. Sehinggakan perkara-perkara yang lemeh-temeh juga dikaitkan dengan rasuah bagi memastikan seseorang yang berkehendakan sesuatu mendapat kehendaknya dengan segera. Contohnya, rasuah dikatakan banyak berlaku di pejabat tanah bagi mempercepatkan urusan. Bahkan ia sudah menjadi amalan biasa di kalangan mereka yang kerap berurusan. Okey, seterusnya proses perancangan iaitu tindakan untuk menangani risiko dan peluang. Dalam merancang, kita hendaklah mengambil kira isu keperluan, isu risiko dan isu peluang untuk penambahbaikan yang perlu ditangani.
supaya yang pertamanya dapat memberi kepastian bahawa pelaksanaan sistem pengurusan anti rasuah boleh mencapai objektifnya. Yang kedua, dia dapat mencegah atau mengurangkan lagi kesan yang tidak diingini terhadap polisi anti rasuah dan objektif sistem pengurusan anti rasuah. Yang ketiganya, ia dapat memantau keberkesanan sistem pengurusan anti rasuah. Dan yang terakhir, yang keempat, ialah dapat mencapai penambahbaikan berterusan. Pihak SUK juga hendaklah merancang tindakan untuk menangani risiko-risiko rasuah dan peluang-peluang untuk penambahbaikan, dan merancang juga bagaimana untuk menyepadukan dan melaksana tindakan ke atas prosedur sistem pengurusan anti rasuah serta menilai keberkesanan terhadap tindakan-tindakan yang telah diambil. Proses yang kedua iaitu objektif dan perancangan untuk mencapai objektif. Jadi di sini kita perlu mewujudkan objektif serta fungsi dan bahagian-bahagian yang terlibat. Jadi objektif itu hendaklah selari dengan polisi anti rasuah, boleh dicapai, boleh diukur, boleh dinilai, boleh dikemaskini mengikut keperluan. Dalam merancang untuk mencapai objektif tersebut, maka kita hendaklah menentukan dari segi apa yang akan dilakukan, apa yang diperlukan, siapa yang bertanggungjawab bila objektif akan tercapai, bagaimana keputusan akan dinilai dan dilaporkan, dan yang terakhir, siapa akan laksanakan hukuman dan penalti. OACP. Apa yang dimaksudkan dengan OACP? OACP ini adalah satu dokumen dasar anti rasuah di peringkat organisasi yang bertujuan untuk menangani permasalahan dan juga kelemahan governance, integriti dan anti rasuah dalam organisasi. Bagi memastikan OACP ini dilaksanakan dengan baik, setiap ketua setiausaha kementerian, ketua jabatan dan juga ketua agensi mestilah melakukan perkara ini. Yang pertama, memastikan UI kementerian, jabatan atau agensi jika ada, atau mana-mana bahagian cawangan atau unit yang berkaitan memantau, menilai dan melapor pencapaian OACP ini. Yang kedua, memastikan setiap pelan tindakan dilaksana mengikut tempoh sasaran yang ditetapkan. Seterusnya, melaksanakan koordinasi dan keterlibatan bersama jabatan, bahagian agensi di dalam dan juga di luar organisasi bagi memastikan pelan tindakan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Dalam melaksanakan NACP, iaitu singkatan bagi Pelan Anti Rasuah Nasional atau National Anti-Corruption Plan, dengan berkesan dan mencapai matlamat, setiap ketua setiausaha kementerian dan kerajaan negeri, ketua jabatan dan ketua agensi hendaklah merajui pelaksanaan bagi setiap inisiatif yang telah dinyatakan dalam NACP. Yang pertama, memastikan setiap inisiatif yang berkaitan dilaksanakan dan direalisasikan mengikut tempoh sasaran yang telah ditetapkan, melaksanakan koordinasi dan keterlibatan bersama kementerian, jabatan agensi, mana-mana organisasi berkaitan kerajaan, swasta, pertubuhan dan pertubuhan bukan kerajaan NGO yang berkaitan bagi memastikan setiap inisiatif yang bersifat genetik dapat diselesaikan dengan lebih berkesan. Dasar anti rasuah mempunyai penilaian untuk risiko rasuah yang seiring dengan Pelan Anti Rasuah Organisasi ataupun dikenali sebagai OACP yang diperkenalkan pada tahun 2019. Ia bertujuan untuk menangani segala permasalahan ataupun kelemahan dalam tadbir urus sesuatu organisasi. Pentingnya dasar anti rasuah ini kerana mampu memberi latihan kepada pekerja dalam aktiviti ataupun dari sudut operasi dalam sesuatu organisasi. Jadi, pentingnya penilaian dasar ini kerana ia secara tidak langsung membantu organisasi mengutamakan dan memberi tumpuan kepada aktiviti yang berisiko terdedah kepada rasuah. Penilaian dasar anti rasuah akan dilakukan secara berkala untuk melihat prestasi, kecekapan dan keberkesanan program anti rasuah yang dilakukan melalui audit dalaman atau audit pihak luar dalam sesuatu organisasi. Maka, hasil penilaian akan dijadikan asas untuk memantapkan usaha-usaha kawalan dasar anti rasuah yang sedia ada dalam organisasi.